Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jangan buatlah menekan subscribe dan loceng. Baik, pada entry kali ini, syabas aku nak ucapkan kepada bakal penerima SARA kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar ikasih yang dipilih oleh ICU JPM, MOF dan Kementerian Ekonomi. Siapakah bakal penerimanya? Aku akan jelaskan dalam video ni. Aku akan sampaikan dengan kalau boleh seringkas yang boleh untuk korang semua faham dengan jelas siapakah yang bakal mendapat SARA kategori ini yang berjumlah RM300 dan RM150 untuk golongan bujang. Ambil maklum yang pertama warga negara Malaysia, yang kedua lulus STR 2024 kategori isi rumah, bujang dan warga emas tiada pasangan, dan yang ketiga terdiri daripada penerima miskin tegar dan bukan miskin tegar di bawah ikasih di bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM dan melibatkan Kementerian Ekonomi sekali. Jadi kita harus faham antara lain bakal penerima SARA kategori ini haruslah aku ulang haruslah pertama orang yang mengisi maklumat dalam sistem padu. Dan yang keduanya tambahan orang yang mengisi maklumat dalam sistem padu dan lulus tapisan dalam sistem padu tersebut. Harap maklum bahawa sistem padu itu apabila kita mengisi maklumat kita akan dianalisa, diproses dan dipastikan tahap pendapatan dan sebagainya untuk menentukan seorang itu layak ataupun tidak untuk menerima SARA. Kerana SARA ini adalah satu bantuan bersubsidi bersasar. Kena faham. Dalam kata yang mudahnya, kategori baru ini kategori bukan miskin dan kategori bukan miskin tegar ini yang melibatkan ikasih ICU JPM ni ialah satu kategori baru yang mana data-data untuk menentukan sama ada seseorang yang bukan miskin dan bukan miskin tegar tersebut adalah layak. Jadi kalau nak mengikutkan data ikasih JKM yang sebelum ni memang tidak ada data orang yang bukan miskin dan bukan miskin tegar, tak ada. Jadi data ini dikumpulkan melalui sistem padu. Jadi antara lain maksudnya kalau kita tidak mengisi maklumat dalam sistem padu, berkemungkinan kita tak akan layak untuk SARA. Aku ulang, SARA bagi kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar ini. Tempoh untuk mengisi maklumat dalam sistem padu telah pun tamat. Jadi bagi yang dah mengisi dalam sistem padu, maklumat anda itu akan di sorting dan dianalisa sekali lagi, dibuat semakan untuk memastikan anda benar-benar layak untuk mendapat SARA kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar ini. Jadi pendek kata dan dipanjang kata, kalau anda tak mengisi padu, jangan berharap sangat anda akan dapat. Manakala yang isi padu juga, jangan terlalu excited anda akan dapat. Sebab belum tentu lagi anda isi maklumat padu, anda akan dapat. Itu cerita dia. Jadi kita kena ingat bila kita mengisi maklumat dalam sistem padu, bukan bermaksud apa-apa juga bantuan mudah-mudah kita nak dapat. Tidak. Tapi ia akan ditentusahkan kelayakan anda dengan lebih mendalam lagi. Pendapatan anda, hutang anda, tanggungan anda dan sebagainya barulah dapat dikenal pasti golongan yang selayaknya untuk menerima sumbangan asas rahmah kategori bukan miskin dan kategori bukan miskin tegar ikasih ini. Okey? Jadi aku agak sedikit sebanyak penjelasan ni kita boleh faham lah. Dan kenapa ianya agak lewat? Kerana nak bagi sistem padu ini selesai dulu. Dah selesai apa semua, barulah nanti akan diberitahu untuk semakan, dan kita buat semakan kita akan tahu sama ada kita ni dapat ataupun tidak. Jadi untuk kebimbangan tentang tak isi padu, tak dapat bantuan, buat masa sekarang ni tak ada satu pun kenyataan yang mengatakan kalau isi confirm tak dapat, tapi kalau tak isi berkemungkinan tak dapat. Tapi itulah antara syaratnya, haruslah mengisi maklumat dalam sistem padu untuk memastikan anda tak tercicir. Kalau tak mengisi, anda berkemungkinan tercicir. Harap jelas. Pentingnya sistem padu ni dalam pemberian bantuan bersubsidi bersasar. Dan begitu juga dengan subsidi-subsidi yang lain yang akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa pelaksanaannya dan sebagainya. Kita nantikan daripada Kementerian Ekonomi dan MOF. Okey, harap jelas apa yang aku sampaikan ni tentang SARA kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar. See you guys in my next video dalam maklumat terbaru nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.